Assalamualaikum dan salam hormat. Bersama saya Firdaus Ashidis dalam Berita Pagi Sarawak edisi 4 Ogos. Institusi kewangan harus menyediakan lebih banyak produk solusi inovatif kewangan kepada penduduk di luar bandar di negeri ini. Ketua Menteri Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg berkata, dengan 40% populasi di negeri ini yang tinggal di luar bandar, servis kewangan yang inklusif amat diperlukan. Jelas Datuk Petinggi Abang Johari sudah tiba masanya institusi kewangan merangka produk penjangkau luar lingkungan kota supaya agenda keterangkuman kewangan dapat dinikmati semua pihak. Dedahnya lagi dengan adanya inovasi kewangan yang mudah, ia dapat meningkatkan kemampuan sektor pertanian dan peladangan. Datuk Petinggi Abang Johari berkata demikian pada kempen kesedaran kewangan Sarawak secara maya di Kuching. Dalam pada itu, beliau juga menyeru semua pihak sentiasa melindungi keluarga dan harta benda melalui insurans yang berpatutan. Beliau turut cadangkan golongan B40 untuk membeli produk pelindungan tenang RM50, iaitu insentif insurans kebangsaan yang diumumkan dalam belanjawan 2021. Seramai 647,000 pengguna bekalan elektrik dan air di Sarawak mendapat faedah daripada lanjutan diskaun bil utiliti di Sarawak di bawah inisiatif fasa ke-6 Bantuan Khas Sarawak Kusayang BKSS 6.0. Menteri Utiliti Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom berkata, diskaun antara 5% hingga 25% untuk bil elektrik, manakala 10 hingga 25% potongan untuk bil air tersebut dilanjutkan dari Julai hingga Disember tahun ini. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi dalam kenyataan media memberitahu Sarawak membelanjakan sejumlah RM198.9 juta bagi menampung potongan harga kedua-dua bil utiliti terbabit untuk tempoh 6 bulan berkenaan. Menurutnya, lanjutan diskaun tersebut mencerminkan langkah kerajaan Sarawak yang terus mendahulukan rakyat dalam meringankan beban ekonomi ketika menghadapi tempoh yang mencabar berikutan pandemik COVID-19. Kadar jenayah rogol di Sarawak masih menunjukkan peningkatan membabitkan remaja lingkungan berumur 13 tahun hingga 16 tahun bagi tempoh 6 bulan pertama tahun ini dengan 67 kes dilaporkan. Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah memberitahu peningkatan sebanyak 8 kes atau 14% berbanding 59 kes tahun lepas bagi tempoh sama masih berada tahap membimbangkan. Datuk Seri Fatimah menjelaskan daripada 67 kes tersebut, seramai 34 kes merupakan remaja dalam lingkungan umur berkenaan yang kebanyakan menjadi mangsa rogol teman lelaki selain kenalan atau ahli keluarga sendiri. Tambahnya, berdasarkan statistik Polis Diraja Malaysia PDRM, Sarawak berada di tangga kelima seluruh negara dengan sebanyak 42 kes merupakan kes rogol dengan rela melibatkan mangsa bawah umur. Peranan yang perlu diambil oleh kita sebagai orang awam, iaitu untuk memberi maklumat, dan daripada maklumat yang kita beri tentang apa saja kes seperti yang disenaraikan di sini, dari maklumat tersebut maka siasatan dan seterusnya tangkapan akan dibuat. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media selepas menerima kunjungan hormat daripada Ketua Jabatan Siasatan Jenayah ACP Lukas Atik di Kuching. Dalam pada itu, beliau berharap kerjasama kementeriannya dan PDRM terus diperkukuhkan dalam usaha mengurangkan kadar jenayah. Datuk Seri Fatimah juga berkata, kementeriannya turut mewujudkan perkhidmatan telecounselling bagi membantu masyarakat yang menghadapi masalah kesihatan mental kesan pandemik COVID-19. Perkhidmatan itu disertai pelbagai agensi termasuk Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Jabatan Kesihatan Malaysia selain sukarelawan pembimbing terlatih. Jangan ada yang beranggapan proklamasi darurat bagi seluruh Sarawak ketika ini adalah untuk kerajaan negeri sedia ada untuk mengekalkan kuasa. Sebaliknya, ia adalah titah yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah untuk mengekang penularan COVID-19. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabung, Muhammad C. Kadir menegaskan keutamaan ketika ini adalah untuk memastikan kesihatan dan kesejahteraan awam terjamin. Jelas Muhammad Sheikh Kadir, pimpinan kerajaan negeri sama sekali tidak akan memperjudikan nyawa rakyat
Selain mandat untuk memilih kerajaan negeri yang baru, tentu sekali akan dikembalikan kepada rakyat sebaik saja penularan COVID-19 dapat dibendung serta program imunisasi telah mencapai sasaran yang diharapkan. Tak ada nak mengekalkan kuasa di sini. Malah pihak pembangkang di Sarawak pun menyeru agar pilihan raya ditangguhkan dahulu. Jadi kita antara kerajaan dengan pihak pembangkang kita sehaluan untuk memerangi COVID-19 dahulu, kemudian pilihan raya. Beliau berkata demikian semasa meninjau proses pemberian vaksin di Kabung. Proklamasi darurat diisytihar di Sarawak bermula 2 Ogos sehingga 2 Februari tahun depan. Program outreach imunisasi atau pemberian vaksin dari rumah ke rumah telah bermula di bahagian Betong. Tumpuan pasukan kesihatan adalah kepada penerima yang tidak dapat hadir ke pusat pemberian vaksin PPV, terutama pesakit terlantar, warga emas dan orang kurang upaya. Pegawai Kesihatan Bahagian Betong Dr. Joni Pangkas semasa ditemu ramah untuk Cerita Pagi Sarawak berkata, selain program outreach, pemberian vaksin secara walk-in juga telah dan sedang dilaksanakan ketika ini bagi kawasan atau PPV terpilih. Kedua-dua usaha tersebut bagi memastikan tidak ada individu yang tercicir dari menerima suntikan vaksin COVID-19. Katanya setakat ini kira-kira 83% penduduk yang layak di bahagian Betong telah menerima suntikan vaksin dengan 70% telah melengkapkan dos kedua. Sambutan sektor peladangan di bahagian Betong juga amat menggalakkan. Mereka mengantar pekerja-pekerja mereka ke Dewan yang terdekat, pusat vaksinasi yang terdekat, dan ini adalah sambutan yang amat baiklah di mana majoriti ladang-ladang di bahagian Betong mendapat sambutan sama ada mereka ni pekerja tempatan ataupun pekerja warga asing. Dan ini adalah tanda yang amat baik kerana kita pihak industri pun telah memahami kepentingan vaksin ini diberi kepada pekerja mereka. Dan bagi individu yang belum menerima vaksin, Dr. Joni berharap mereka boleh berhubung dengan pejabat kesihatan bahagian, klinik kesihatan terdekat atau memberi maklumat melalui ketua kaum dan ketua masyarakat masing-masing. Kadar liputan imunisasi COVID-19 amat diperlukan bagi golongan yang tidak layak untuk menerima imunisasi itu. Menjelaskan perkara itu, Pengarah Kesihatan Negeri Sarawak, Datuk Dr. Muhammad Safian Muhammad dalam satu kenyataan memberitahu, ini kerana Sarawak mencatatkan purata sebanyak 25% daripada kes harian baru COVID-19 yang dilaporkan pada bulan Julai adalah melibatkan individu berumur di bawah 18 tahun. Datuk Dr. Muhammad Safian menjelaskan golongan itu berisiko terdedah kepada jangkitan serta komplikasi penyakit COVID-19 memandangkan mereka belum layak menerima imunisasi berdasarkan polisi program imunisasi COVID-19 kebangsaan pada masa ini. Sehingga 2 Ogos, Sarawak telah mencapai liputan imunisasi COVID-19 yang tinggi dalam kalangan populasi dewasa yang layak, iaitu sebanyak 87.3% bagi dos pertama dan 69.2% bagi dos kedua. Sehubungan itu, orang ramai yang masih belum menerima dos pertama vaksin atau belum menerima janji temu imunisasi COVID-19 diseru segera menghubungi pejabat residen, daerah atau pusat pemberian vaksin atau klinik kesihatan berhampiran untuk mendapatkan tarikh janji temu atau menerima imunisasi COVID-19 secara hadir terus. Datuk Dr. Muhammad Safian menambah sebanyak 228,084 sampel telah diambil bagi ujian COVID-19 di Sarawak, menjadikan kadar kes positif pada bulan Julai adalah 5.21%. Kadar positif itu mencatatkan penurunan berbanding 5.97% pada bulan Jun. Meskipun kadar positif adalah menurun, namun bilangan kes yang tinggi masih dikesan, terutamanya di bahagian Kuching, Samarahan dan Serian. Ia susulan pengesanan kes secara aktif melalui saringan kontak kepada kes positif dan saringan bersasar di lokaliti Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Ini menunjukkan masih terdapat transmisi jangkitan di kalangan komuniti, maka aktiviti pencegahan kawalan dan saringan terus dipergiatkan. Sarawak akan melaksanakan Fasa 3 Pelan Pemulihan Nasional PPN setelah garis panduan SOP yang dicadangkan mendapat persetujuan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dan setelah mendapat nasihat daripada pakar-pakar perubatan. Oleh itu, garis panduan sedia ada masih berkuat kuasa.
Walau bagaimanapun, pelaksanaan fasa 3 PPN bagi zon selatan yang meliputi daerah Kuching, Bau, Lunduk, Semerahan, Simunjan, Asajaya, Serian dan Tebedu akan ditangguhkan sehingga penularan kes-kes COVID-19 menunjukkan tren penurunan. Ini adalah bagi menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Sementara itu, sebanyak 17 lokaliti di 5 daerah di Sarawak dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD melibatkan 10 lokaliti di daerah Serian, diikuti Kuching 4, manakala Seri Aman, Asajaya dan Simunjan masing-masingnya 1 lokaliti. Dalam pada itu, Sarawak mencatatkan 2 lagi kematian akibat jangkitan COVID-19. Kes melibatkan lelaki berumur 70 dan 75 tahun dari Kuching dan Muka. Bagi kes baru COVID-19 pula, sebanyak 494 kes dicatatkan semalam, menjadikan jumlah kumulatif adalah 78,211. Daerah Kuching mencatatkan kes tertinggi iaitu 307 kes, diikuti Serian 57, Subis 32, Bintulu dan Semerahan masing-masingnya 18 kes. JPBN juga memaklumkan 3 kluster baru dikesan, iaitu 2 adalah kluster tempat kerja, manakala 1 kluster pasar. Kluster tempat kerja adalah kluster Mega Suai Subis dan kluster Jalan Kemenai Industri Estate 38 Bintulu. Kluster pasar pula melibatkan kluster Pasar Stutung 2 Kuching. Sekian berita pagi Sarawak. Terus patuh SOP, jaga diri, jaga semua. Dengan itu, saya Firdaus Syidis. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.